Hai pelajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita kembali semula ke channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ini kita akan masuk ke bahagian yang ketiga dalam bab yang keenam tingkatan 5, iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. So apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah kita akan belajar graf bagi fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, kita kena tahu apakah ciri-ciri ciri-ciri bagi graf fungsi trigonometri y sin x, y cos x dan juga y tan x bagi 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, yang pertama kita nak belajar ialah graf sinus y sama dengan sin x. Okey, inilah bentuk graf bagi sin x. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, yang pertama ciri-cirinya ialah nilai maksimum 1 apabila x sama dengan 90. So kat sini 90 darjah, nilai maksimumnya ialah 1. Dia selari dengan nombor 1. Okey, yang kedua, nilai minimum negatif 1 apabila x 270 darjah. Bermaksud yang ni 270 darjah di sebelah bawah, nilai minimumnya ialah negatif 1. Okey. So, saya tulis kat sini, yang atas ni ialah maksimum, yang bawah ni ialah minimum. Okey, maksimum di sebelah atas, minimum di sebelah bawah. Kemudian, sambung lagi, pintasan X-nya pada 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Okey, dia memintas pada 3 bahagian pada paksi X. Okey, pada paksi X iaitu, Okey, pada paksi X iaitu pada 0 darjah, pada 180 darjah dan pada 360 darjah. Okey, dan juga pada pintasan Y pula. Okey, pintasan Y dia hanya memintas pada garis 0 darjah. Okey, pada sini saja. Pada 0 darjah pula. Pada 0. Okey, pada nombor 0 sini. Alright. So, itulah 4 ciri bagi graf sinus Y sama dengan X. Y sama dengan sin X. Okey. Okey, seterusnya ialah graf kosinus Y sama dengan cos X. Okey, so yang pertama kita tengok inilah gambar bagi graf cos X. Okey, tengok dia punya ciri-ciri. Yang pertama, nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 0 darjah dan X sama dengan 360 darjah. Bermaksud kat sini, so ini dia punya, tadi saya kata minimum sentiasa berada di sebelah atas. Okey, sebelah atas. Okey, jadi dia punya darjah pada 0 darjah sini. Okey, dan juga pada 360 darjah sini. Okey, dia selari dengan sini. Okey, so inilah maksimum. Okey, kemudian tengok pula nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 180. Kalau max dekat atas, minimum pada sebelah bawah sini, puncak bawah, dia berada tepat pada 180 darjah. Okey, dia selari dengan nombor negatif 1. Okey. So, inilah minimum. Okey, tadi ni maksimum. Okey. Dan bawah ialah minimum. Okey, kemudian pintasan X ni ialah 90 darjah dan 270 darjah. So, dia memintas kepada dua bahagian saja pada paksi X, iaitu pada 90 darjah dan juga pada 270 darjah. Manakala untuk pintasan Y pula, dia hanya memintas pada nombor 1. Pada sini saja. Okey, pada yang saya highlight warna kuning ni. Okey, saya buat pen warna merah. Kejap saya tukar color. Okey, pada 90 darjah. Pada Y sama dengan 1. Okey, itu ialah graf bagi cos. Okey, kemudian tengok pula yang ketiga, iaitu graf bagi tangent Y sama dengan tan X. Okey, ini ialah rupa graf bagi tan X. Okey, ini rupa graf dia. Okey, tengok ciri-ciri dia. Okey, yang pertama, nilai maksimum infinity. Okey, tidak tertakrif. Okey, bermaksud dia tidak ada ni dia punya graf ni. Okey, dia besar, dia boleh besar lagi.
Okey, sampai ke nilai yang tidak tertarif. Okey, infinity. Okay, yang kedua, nilai maksimum ialah negatif infinity. Okay, kalau tadi sebelah atas, sebelah bawah pun sama. Ini graf yang lengkung ni bagi yang bawah. Okay, dia boleh terus lagi ke bawah. Okay, tetapi dia tidak akan mencapai satu nilai yang tetap. Okay, so dia tidak tertarif. Dipanggil negatif infinity. Okay, yang ketiga, pintasan pada X ni pada 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. So, kat sini, tengok pintasan X ya, ada 0 darjah sini. Okay, pada 180 darjah dan juga pada 200, dan juga pada 360 darjah. Okay. Dan yang keempat, pintasan Y-nya hanya pada 0 saja, iaitu kat sini saja. Okay. Y, ini saja pintasan Y dia. Okay. Kemudian, tengok lagi yang kelima, tan 90 darjah dan tan 270 darjah tidak tertakrif. Okey, bermaksud kat sini dia ada satu garisan 90 darjah dan 270 darjah. Okey, so nilai-nilai graf tu dia tidak ada satu nilai yang tetap. Okey, bermaksud dia tidak tertakrif. Okey, so macam mana kita nak bezakan di antara ketiga-tiga graf ni? Okey, senang je. Kalau graf C ni, cara nak ingatnya ialah, okey, so ini katakan paksi. Okey, nak ingat saja. So, dia bentuk S macam ni. Okey, nampak dia macam bentuk S ni? So, inilah sin. Okey, ingat bentuk dulu. So, kalau bagi cos, okey, dia bentuk macam mangkuk macam ni. Okey, dia macam bentuk C, huruf C. C dalam bahasa Inggeris, kalau cos ialah COS. Cos. So, kalau sin dah huruf S, cos dah bentuk U atau bentuk C. So, kalau bentuk bagi tangent, selain daripada bentuk S dan juga bentuk sin tadi, so yang lain dipanggil tan. Okey, macam ni. Alright, itu cara kita nak ingatkan bentuk-bentuk graf. Okey, contoh. 1. Tentukan sama ada setat graf trigonometri berikut ialah graf sin, cos ataupun tan. Okey, tengok sini. Okey, sekarang graf ni telah dipotong. So, ni bentuk graf dia. Okey. So, kalau kita tengok balik ke gambar yang asal tadi, okay, dia macam bentuk cos. Okay, cos. Okay, cos. Dia ada bangkuk macam separuh. Dia sampai 180 darjah. So, tengok balik soalannya. 180 darjah. Dia macam bentuk mangkuk separuh. So, automatik jawapannya ialah Y sama dengan cos X. Okay. Kemudian, yang kedua, bentuk dia macam ni. Sama juga. So, dia bermula daripada 180 darjah. So, kita tengok dalam bentuk graf, mana graf yang macam bentuk mangkuk separuh macam tu, dia bermula daripada 180 darjah. Okay, kalau tengok pada graf sin. Okay, tengok pada graf sin. Okay, dia bentuk mangkuk separuh bawah macam ni. Dan dia bermula pada 180 darjah. Okay, tengok balik soalan, 180 darjah. So, bentuk mangkuk sebelah bawah ni. 180 darjah, bentuk mangkuk sebelah bawah ni. So, dia ialah graf Y sama dengan sin X. Okey. Okay, contoh yang kedua, lakar graf. Okay, lakar graf Y tan X dengan keadaan 180 darjah hingga 360 darjah. Okay, sekarang yang pertama kita mesti lukiskan dia punya paksi dulu. Okay, kemudian sini dia mesti bermula dengan 180 darjah. Okay, kemudian 270 darjah. Last kali 360 darjah. Okay, ini ialah paksi X. Ini ialah paksi Y. Okay, sekarang tengok graf mana, graf tan kalau daripada bentuk 180 darjah macam mana graf tan tu. Okay, ini graf tan. Okay, sekejap saya padam balik. Okay, ini graf tan bermula daripada 180 darjah hingga 360 darjah. Ada garis putus-putus pada 270 darjah. Okay, kemudian kita buat garis putus-putus. Okay, garis putus-putus pada 270 darjah. Okay, kemudian grafnya rupanya macam mana graf dia tadi? Okay, grafnya
Daripada 60 darjah diturun ke bawah. 180 darjah daripada atas diturun ke bawah. So, daripada atas ke bawah macam ni. Daripada atas pun sama dia ke bawah macam ni. So kita dah siap lakar bagi graf Y tan X. Daripada 180 hingga 360. Yang kedua, macam mana pula rupa tan Y tan pula? Y sama dengan sin X daripada 90 darjah hingga 270 darjah. Cara yang sama juga. Kita buat paksi dulu. Gunakan pembaris. So bermula dari 90 darjah, kemudian 180 darjah, kemudian 270 darjah. X, Y. Tengok balik tadi graf Y sin macam mana daripada 90 darjah. Daripada 90 darjah, dia bermula daripada sebelah atas. Sampai 270 darjah. So, grafnya bentuk melengkung macam ni. Jadi, grafnya sini 1, sini negatif 1. Grafnya bermula daripada atas. Atas sini diturun melalui 180 dan dia sampai ke 270 darjah. Saya ubah sikit. Sebab dia lakar, saya ubah sikit. Oh, terpadam. Tak apa. Dapat kesan baru. Sini negatif 1. So kita dah siap buat lakaran bagi Y tan X dan juga bagi Y sin X. Mengikut sudut yang diberikan dalam soalan. Itu saja video saya pada kali ini. Seperti biasa, mana-mana pelajar yang masih belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya dan juga boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Dan jangan lupa on notification pada YouTube channel saya untuk mendapatkan makluman ataupun info video saya yang seterusnya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.